Pernahkah anda terfikir sejauh mana sistem suria kita? Apa yang kita akan lihat selepas planet Pluto? Selepas pelayaran kapal angkasa New Horizons melintasi Pluto, kita menemui lebih banyak jasad angkasa. Tahukah anda, kapal New Horizons bukan sahaja berlayar melepasi dunia kerdil Pluto dan bulannya, akan tetapi menongkah jasad-jasad kecil dan pelbagai bentuk kelikaran Kuiper yang lebih dalam dan gelap. Data daripada misi New Horizons NASA memberikan pandangan baru tentang cara planet dan planetesimal terbentuk. Dalam pada New Horizons menuju ke ruang gelap dan sejuk, ia menemui planetesimal yang sangat pelik. Sebenarnya, ini bukan kebetulan. Arrokoth ditemui pada 26 Jun 2014 oleh pasukan kapal angkasa New Horizons NASA menggunakan teleskop angkasa Hubble. Arrokoth ialah objek paling jauh pernah diterokai oleh kapal angkasa. Kita akan membongkar ciri-ciri unik Arrokoth, objek angkasa yang sangat merah dan berbentuk seperti orang salju. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Arrokoth ditemui pada 26 Jun 2014 oleh pasukan kapal angkasa New Horizons NASA menggunakan teleskop angkasa Hubble. Arrokoth lebih merah daripada Pluto. Sebenarnya, objek sistem suria luar paling merah yang dikunjungi oleh kapal angkasa setakat ini. Arrokoth ialah objek paling jauh pernah diterokai oleh mana-mana kapal angkasa. Ia dikunjungi kapal angkasa New Horizons setelah 13 tahun berlepas dari bumi. Sebelum tu, jom kita kenali lebih dekat ciri-ciri kapal angkasa New Horizons. Ia dilancarkan pada tahun 2006 dan mempunyai berat sebanyak 478 kg. Ia memiliki instrumen yang canggih seperti Rough Visible and Infrared Imager Spectrometer, Alice Ultraviolet Imaging Spectrometer, Radio Science Experiment, Long Range Reconnaissance Imager, Solar Wind and Plasma Spectrometer, Pluto Energetic Particle Spectrometer Science Investigation dan Student Dust Counter. Ia merupakan kapal angkasa pertama yang meneroka Pluto dari dekat. Terbang melepasi planet kerdil dan bulannya pada tahun 2015. New Horizons juga melepasi sasaran sains utama kedua, mencapai objek lingkaran Kuiper, Arrokoth, pada tahun 2019. Objek paling jauh pernah diterokai secara dekat. Juga semasa perjalanan panjangnya, kapal angkasa itu merakam imej bulan Mushtari Io, Europa dan Ganymede yang sangat menakjubkan dan terbang menuju sempadan sistem suria kita pada kadar 300,000 batu setahun. Kapal angkasa New Horizons terbang melepasi objek lingkaran Kuiper purba Arrokoth 2014 MU69 pada 1 Januari 2019, memberikan pandangan dekat pertama manusia pada salah satu sisa berais pembentukan sistem suria di kawasan luas di luar orbit Neptune. Menggunakan data terperinci tentang bentuk, geologi, warna dan komposisi objek dikumpulkan semasa penerbangan penetapan rekod yang berlaku lebih daripada 4 bilion batu dari bumi. Penyelidik dapat menjawab soalan lama tentang asal-usul planetesimal dan oleh itu membuat kemajuan besar dalam pemahaman bagaimana planet-planet itu sendiri terbentuk. Arrokoth merupakan objek paling jauh, paling primitif dan belum pernah diterokai oleh kapal angkasa. Jadi dengan ini, saintis dapat menyingkap rahsia unik di sebaliknya. Ia mengajar saintis cara planetesimal terbentuk dan saintis percaya hasilnya menandakan kemajuan yang ketara dalam memahami keseluruhan planetesimal dan pembentukan planet. Imej lintas terbang yang diterima NASA menunjukkan bahawa Arrokoth mempunyai dua lobus yang bersambung. Permukaan licin dan komposisi seragam menunjukkan ia berkemungkinan masih terpelihara dan akan memberikan maklumat yang menentukan tentang bagaimana jasad seperti itu terbentuk. Ia merupakan penemuan yang menarik dan menjadi misi yang sangat berjaya dan mencipta sejarah tersendiri. Penemuan berterusan kapal angkasa New Horizons NASA sangat mengagumkan kerana ia membentuk semula pengetahuan dan pemahaman kita tentang bagaimana jasad planet terbentuk dalam sistem suria di seluruh alam semesta. Sepanjang bulan berikutnya, penerimaan lebih banyak data resolusi tinggi serta simulasi komputer yang canggih. Pasukan misi ini mengumpulkan gambaran tentang bagaimana Arrokoth terbentuk. Persoalan, kenapa bentuknya pelik seperti orang salju? Analisis mereka menunjukkan bahawa lobus objek binary ini pernah menjadi jasad berasingan yang terbentuk rapat dan pada halaju rendah mengorbit antara satu sama lain dan kemudian bergabung dengan perlahan
dan seterusnya mencipta objek sepanjang 22 batu yang diperhatikan New Horizons. Ini menunjukkan Arrokoth terbentuk semasa runtuhan awan zarah pepejal didorong graviti dalam nebula Suria Purba, dan bukannya oleh teori bersaing pembentukan planetesimal yang dipanggil pertambahan hierarki. Tidak seperti pelanggaran berkelajuan tinggi antara planetesimal dalam pertambahan hierarki. Keruntuhan awan zarah bergabung perlahan-lahan dan kemudian secara perlahan-lahan membesar. Sama seperti fosil memberitahu kita bagaimana spesies berkembang di bumi, planetesimal memberitahu kita bagaimana planet terbentuk di angkasa. Arrokoth kelihatan seperti itu bukan kerana ia terbentuk melalui pelanggaran yang ganas, tetapi dalam koordinasi tarian yang lebih rumit, di mana objek komponennya perlahan-lahan mengorbit antara satu sama lain sebelum bersatu. Dua lagi bukti penting menyokong kesimpulan ini. Warna seragam dan komposisi permukaan Arrokoth menunjukkan objek lingkaran Kuiper yang terbentuk daripada bahan berdekatan, seperti yang diramalkan oleh model runtuhan awan tempatan, dan bukannya campuran jirim daripada bahagian nebula yang terpisah, seperti mana yang diramalkan oleh model hierarki. Bentuk rata setiap cuping Arrokoth serta penjajaran kutub dan khatulistiwa yang sangat rapat juga menunjukkan penggabungan yang lebih teratur. Tambahan pula, permukaan Arrokoth yang licin dan berkawah ringan menunjukkan permukaannya kekal terpelihara dengan baik sejak penghujung era pembentukan planet. Dari hujung ke hujung, bentuk keseluruhan Arrokoth berukuran 35 km panjang. Ia adalah kira-kira 20 km lebar dengan 10 km ketebalan. Pada jarak purata 6.5 bilion kilometer, orbit Arrokoth terbentang seluas 44.6 unit astronomi dari matahari atau kira-kira 1.6 juta kilometer di luar Pluto. Orbitnya hampir bulat dan condong hanya kira-kira 2.5 darjah ke satah ekliptik, satah di mana kebanyakan planet mengorbit. Ia mengambil masa kira-kira 293 tahun bumi untuk dunia kecil ini membuat satu perjalanan mengelilingi matahari. Arrokoth ialah salah satu ahli klasik sejuk lingkaran Kuiper, sekumpulan objek yang membentuk kira-kira 1/3 daripada lingkaran Kuiper. Istilah sejuk tidak merujuk kepada suhu permukaan objek, tetapi lebih kepada orbit. Objek klasik yang sejuk mempunyai orbit yang sangat bulat, menunjukkan ia tidak banyak ditolak oleh graviti planet gergasi, dan mereka mungkin berada dalam jarak yang sama dari matahari sejak pembentukan sistem suria. Arrokoth berputar pada paksinya setiap 15.92 jam. Seperti Pluto, ia berputar di sisinya. Paksi putarannya sangat condong sehubungan dengan satah orbitnya, sebanyak 98 darjah. Apabila New Horizons melepasi kutub selatan Arrokoth, ia diarahkan hampir tepat ke matahari. Dari segi keupayaan perkembangan hidupan, Arrokoth terlalu dingin untuk menyokong kehidupan. Tiada hidupan yang mampu wujud di Arrokoth. Arrokoth juga tidak mempunyai bulan atau gegelang. Endapan ais, metanol dan sebatian organik kompleks meliputi permukaan Arrokoth. Organik berkemungkinan merupakan bahan yang diperoleh terus daripada awan purba dari mana matahari dilahirkan, bercampur dengan sebatian yang lebih kompleks yang dihasilkan oleh tindak balas yang dipacu sinaran di permukaan. Walaupun air batu dan amonia belum dikenal pasti, ia mungkin terdapat di bawah lapisan permukaan debu dan organik. Walau bagaimanapun, memandangkan suhu beku di lingkaran Kuiper, Arrokoth sangat tidak mungkin menjadi hos kepada sebarang kehidupan. Dua cecuping Arrokoth masing-masing terbentuk menerusi pengumpulan debuan dalam awan purba. Ini menjadikan Arrokoth penghuni generasi pertama sistem suria kita kira-kira 4.5 bilion tahun yang lalu. Langit bukanlah had untuk misi New Horizons. New Horizons meluncur ke dalam lagi di lingkaran Kuiper dan meninggalkan kita satu sejarah berprestij yang sangat bermakna. Kita mungkin akan jumpa sesuatu yang lebih menakjubkan. Pada saat ini, tiada siapa yang tahu. Berikan pendapat anda. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.